Buletin Didik 3 April bersama saya Midi Saleh. Salam hormat dan salam sejahtera. Arahan penutupan sekolah yang mencatatkan kes positif COVID-19 hanya akan dibuat Pejabat Kesihatan Daerah PKD selepas melakukan penilaian risiko yang menyeluruh. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin berkata, Kementerian Pendidikan KPM pula akan memutuskan penutupan sekolah jika operasi sekolah terjejas akibat sebahagian besar guru diwajibkan kuarantin. Pakarnya adalah pusat kesihatan daerah. Kita hormat kepakaran mereka. Kita mesti faham ni. Ada bidang kuasa kepakaran masing-masing. Pakarnya dalam sudut analisa risiko adalah pusat kesihatan daerah. Kami di kementerian apabila dimaklumkan, dinasihatkan oleh pusat kesihatan daerah begini, maka itulah keadaannya. Jadi itu adalah situasi yang sebenarnya. Dan perkara ini bukan pertama kali dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai status beberapa sekolah yang disahkan mempunyai kes positif selepas institusi pendidikan dibuka semula bulan lalu. Ujarnya penutupan akan dilakukan berdasarkan nasihat PKD yang menasihatkan menutup kelas, tingkat dan bangunan tertentu atau keseluruhan sekolah. Manakala KPM akan menentukan sama ada sesi persekolahan diteruskan atau ditangguh. Terdahulu, Datuk Dr. Razli menghadiri majlis penyerahan kunci Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Gelugur dan menyerahkan wang penyelenggaraan kepada 31 sekolah di kawasan Parlimen itu. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Syabuddin Yahaya. SMK Tasik Gelugur yang mula dibina pada 2015 membabitkan kos RM28 juta itu akan mula beroperasi Isnin ini. Beliau turut meminta semua pihak memberi kerjasama bagi memastikan sesi persekolahan bagi sekolah menengah berjalan lancar seperti mana sekolah rendah yang bermula awal Mac lalu. Sementara itu, Datuk Dr. Razli turut mengulangi saranannya agar warga pendidik di semua institusi pendidikan segera mendaftar untuk vaksinasi bagi memastikan kesihatan dan keselamatan terjamin ketika melakukan tugas selaku petugas barisan hadapan. Itu vaksinasi seperti mana kita sebut ini, guru proses itu sedang berlangsung. Proses vaksinasi ini sedang berlangsung as we know. InsyaAllah seperti mana saya sentiasa sebut supaya guru-guru mendaftar segera. Memandangkan guru-guru merupakan antara kumpulan penting yang akan diberi vaksinasi dalam konteks program vaksinasi ini. Keluasan kawasan yang terhad tidak menghalang proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah seperti di Sekolah Kebangsaan Datuk Sharif Hamid yang terletak di Marudi, Sarawak. Mengguna pakai kaedah pengajaran dan pemudahcaraan PDPC, guru di sekolah berkenaan mewujudkan sebuah bilik dinamakan STEM War Room yang menggabungkan makmal dan bengkel bagi membawa lebih keselesaan dan keceriaan kepada suasana pembelajaran murid-murid sekolah itu. Sekolah ini hanya mempunyai 12 kelas bagi keseluruhan murid tahun 1 hingga tahun 6. Pengajaran bagi beberapa subjek, khususnya sains, reka bentuk teknologi RBT dan matematik agak terbatas kerana latihan secara praktikal perlu dijalankan pada kebanyakan masa. Ya, sebelum ni cikgu-cikgu terutamanya subjek sains dan juga RBT menghadapi kesukaran sebab mereka terpaksa mengangkut barang dari tempat lain ke kelas. Dan sekarang ini terutamanya PDPC bagi subjek RBT dan juga sains dapat dilaksanakan di STEM War Room, jadi senanglah, tak perlu nak pindah-pindah barang lagi. Kerja-kerja transformasi itu siap sepenuhnya pada 17 Mac lalu yang mengambil masa lebih sebulan. Proses pembersihan dan keceriaan bilik STEM War Room dibantu oleh guru sains, RBT dan matematik. Bukan sahaja menarik dari segi hiasan, STEM War Room turut dilengkapi pelbagai peralatan bengkel dan radas. Berkeluasan kira-kira 200 kaki persegi, bilik yang diubah sesuai itu mampu memuatkan kira-kira 25 murid pada satu masa. Harapan saya semoga bilik ini dimanfaatkan sebaiknya dan murid dapat belajar dengan seronok, bersemangat, dan saya harap pada satu masa akan datang nanti murid akan menceburi bidang STEM bila mereka dah besar nanti. Kerajaan menjangkakan gaji permulaan bagi siswazah yang memasuki pasaran pekerjaan akan lebih tinggi menjelang pertengahan tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, ia berikutan ekonomi dilihat semakin pulih dalam 3 ke 4 bulan akan datang.
Beliau akui penularan pandemik COVID-19 tahun lalu menyebabkan negara mengalami kemelesetan ekonomi terburuk dalam sejarah serta berlaku penurunan permintaan terhadap tenaga buruh dan tenaga kerja. Keadaan itu turut menyebabkan graduan terpaksa menerima gaji rendah. Jadi memang hasrat kerajaan untuk memastikan bahawa kita mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Dengan itu, para graduan akan menikmati gaji yang tinggi. Jadi ini fenomenon yang berlaku ini adalah oleh kerana tahun lepas tahun yang amat mencabar. Pertengahan tahun ini kita akan dapat lihat pemulihan yang lebih kukuh dalam ekonomi negara dan harapan kita permintaan untuk tenaga kerja akan bertambah. Dengan itu akan beri kesan positif kepada kadar gaji, termasuklah gaji untuk graduan yang baru bekerja. Beliau ditemui media selepas meninjau tapak projek penanaman halia muda menerusi program pembangunan peneroka di Felda Raja Alias 1 Jempol. Kemarin media melaporkan Ketua Perangkawan Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, majoriti siswazah memasuki pasaran pekerjaan tahun lalu menerima anggaran gaji bulanan maksimum RM1,500 berbanding RM2,500 yang direkodkan pada tahun 2019. Bertemu kembali. Kemudahan komunikasi harus dijadikan utiliti ketiga dalam pembangunan sesuatu kawasan bagi memastikan penyediaan infrastruktur termasuk menara telekomunikasi dapat dipercepatkan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, ketika ini pemaju hanya menyediakan perancangan air dan elektrik dalam kebenaran merancang sekaligus menyebabkan berlaku kelewatan penyediaan prasarana komunikasi. Sekarang kita minta dalam kebenaran merancang, pemaju kena beritahu menara ni nak buat kat mana, line untuk fiber optik ni nak lalu ikut mana. Jadi mudah-mudahan pertama cepat, cepatlah. Setahun mungkin lebih awal kita boleh siapkan kerja itu. Yang kedua, kita dapat tempat yang paling sesuai. Sebab ada waktunya, oleh kerana dia tak masuk dalam kebenaran merancang, bila dah siap, yang ada ialah dikeliling saja boleh buat menara. Kementeriannya juga berunding dengan kerajaan negeri untuk mengatasi masalah itu, termasuk memohon dijadikan syarat wajib dalam kebenaran merancang. Tambahnya, kesaling hubungan internet harus dilihat sebagai utiliti ketiga selain air dan elektrik dalam usaha memperkukuh infrastruktur digital negara. Laporan penuh kerosakan fosil berusia jutaan tahun dan dinding di Gua Mat Surat dijangka akan diperoleh dalam masa sebulan. Pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI memaklumkan sedang menunggu laporan penuh daripada pakar kaji fosil yang dilantik bagi menentukan nilai dan kos tuntutan ganti rugi terhadap sebuah produksi penggambaran. Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin berkata, proses itu memakan sedikit masa kerana penilaiannya memerlukan kajian khusus dan terperinci daripada pakar paleontologi. Ujarnya lagi, pihaknya sedang menunggu laporan penuh untuk mengetahui kaedah pembaikan, pemeliharaan dan kos. Setakat ini, pihak produksi sudah diarahkan keluar dari kawasan Gua Mat Surat. Disebabkan insiden itu, tahap keselamatan ditingkatkan dengan menambah pengawal dan operator. Manakala peraturan dan undang-undang bagi pengunjung masuk ke lokasi diperketat. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan Perak akan menuntut ganti rugi akibat kerosakan fosil dan dinding di Gua Mat Surat selepas sebuah syarikat produksi drama menjalankan penggambaran di lokasi berkenaan. Serpihan papan serta kayu jenis merbau dipercayai digunakan sebagai struktur kapal dagang atau perang zaman Kesultanan Melayu Melaka, ditemui tertanam di kawasan tambakan laut di Kota Shah Bandar, Pulau Melaka. Turut ditemui berhampiran serpihan kayu berusia lebih 500 tahun itu, beberapa keping shilling lama, tembikar serta alatan besi lama. Bot ini adalah bot perdagangan, ya. Sama ada bot perdagangan biasa atau bot perdagangan diraja, kita tidak pasti, tetapi mengikut kepingan-kepingan kayu yang kita jumpa. Pertama, kepingan kayu ini adalah kepingan kayu merbau, menunjukkan bot ini adalah bot buatan tempatan. Datuk Muhammad Jailani berkata kerja ekskavasi di kawasan berkenaan bermula sejak akhir bulan lalu oleh Jabatan Warisan Negara bersama penyelidik yang diketuai Perbadanan Muzium Melaka.
Menurutnya, sebanyak 30 kepingan kayu bersaiz kecil dan sederhana ditemui serta ratusan kepingan shilling dipercayai pada zaman Sultan Mahmud Shah antara 1488 hingga 1511. Khazanah lain seperti tembikar, tempayan dan porselin turut ditemui, dipercayai dari dinasti Ming, Song dan Qing serta beberapa mata wang asing. Ekoran itu pihaknya mengarahkan kawasan berkenaan dikawal rapi bagi mengelakkan gangguan pihak luar. Beliau juga mengumumkan peruntukan kecemasan daripada kerajaan negeri bagi memastikan kerja-kerja ekskavasi berkenaan diteruskan tanpa sebarang masalah kewangan. Guru-guru hari ini nak tak nak perlu untuk selari dengan apa yang berlaku dalam media dan juga teknologi hari ini. TikTok merupakan salah satu daripada medium penyampaian yang bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Kerana kita perlu memikirkan dalam masa 5 minit, 3 minit atau 4 minit apakah butiran-butiran isi pembelajaran yang penting yang perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik, cara yang lebih kreatif. Jadi TikTok itu akan menjadi salah satu daripada medium pembelajaran. Maka dengan lambakan medium positif pembelajaran-pembelajaran yang kita sampaikan secara positif di media sosial ini, paling tidak ia menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh. Masih bersama Buletin Didik. Sempena Hari Kesedaran Autism Sedunia, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB mengadakan siri pencahayaan susun suai gambar atau jigsaw puzzle dengan pelbagai warna di pintasan Saloma. Ia sebagai menyokong dan memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat agar lebih peka terhadap keadaan pesakit autism. Menurut penolong pengarah komunikasi korporat PKB, pencahayaan di pintasan Saloma ini ditetapkan dengan 4 warna iaitu hijau, kuning, merah jambu dan biru virus. Dan harapan PKB Pintasan Saloma bukanlah sahaja menjadi lokasi landmark pencahayaan kempen ataupun sedunia, tetapi kita nak terus menjadi ikonik pelancongan baru dan menjadi daya tarikan pelancong di Malaysia dan di dunia. Beliau turut mengalu-alukan kehadiran orang ramai di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor untuk bersama-sama menikmati keindahan tema pencahayaan berkenaan sambil menyokong Hari Kesedaran Autism Sedunia. Pintasan Saloma juga berupaya untuk menukar format pencahayaan mengikut tema yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Ia bertepatan dengan perancangan untuk menjadikan laluan ikonik itu daya tarikan pengunjung di Malaysia. Apa yang saya tahu hari ini dia guna tema sebagai jigsaw puzzle sempena Hari Autism Sedunia. Sebelum ni pernah datang kat sini, lampu ni guna warna bendera Malaysia. Sebelum ni saya tengok dia corak dia lain, tapi kali ni dia color dia lain sikit. Itulah yang saya datang tengok apa yang ada perubahan tu kat situ kan. Tema pencahayaan berkenaan berlangsung selama 2 minggu pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bagi pesakit autism, seperti orang lain, mereka juga mempunyai bakat dan kebolehan yang perlu diberi sokongan. Menyedari hakikat itu, Sunway Putra Mall menganjurkan kempen Kindness Begins With Me yang bakal berlangsung sepanjang bulan April ini sebagai satu inisiatif, antaranya memupuk sokongan dan memberi inspirasi kepada masyarakat. Menurut penganjur selaku pengurus besar Sunway Putra Mall, Danny Lin, melalui kempen terbabit, ia dapat meraihkan bakat unik pengidap autism dengan menyediakan platform untuk mengekspresikan kreativiti serta kemahiran usahawan mereka. Overall objective of making this the first autism mall in Malaysia. So the overarching theme when we started this about 2 years ago is to educate, advocate and also celebrate the autism people in the autism community. So what we are doing today is just one of the many things that we have done over the 2 years. We have art gallery. So all the art here that you see here, more than 60 pieces, are created by autistic children with special skills. They are very artistic, beautiful art done by them. We also have an art bazaar. So we want to give them an opportunity to create and sell things, to develop their entrepreneurial skill. Tambahnya, 10% daripada hasil penjualan dan sumbangan akan disalurkan ke Dana Pendidikan Persatuan Autism Nasional Malaysia, NESM.
Sebagai salah seorang pengidap autism, Lukman Hakim Muhammad Kialdin berkongsi pengalamannya melalui seni lukisan yang turut dipaparkan di galeri seni itu. Dan painting ni adalah tentang kisah saya macam mana saya selalu dibuli. I tahu waktu dalam keadaan lemah dan desperate. I nak try jadi seorang yang sangat kuat, tough. Tapi I tahu I not able to do that. So I portray through my art. Sometimes I admit orang suka pick up on me. Bila dia tahu, kalau kita bagi tahu pasal autistik pun orang lagi provoke. Diorang tak kisah. Tapi it's matter how I giving back to the people. It's about however how difficult the challenge, you need to expect the challenge will be there to develop you. Bagi Azlina Masdar yang menyedari anaknya Amira Dania Saiful Amri mengidap autism seawal umurnya 2 tahun, dia berpendapat bahawa kesedaran autism semakin tinggi dalam kalangan masyarakat. Sekarang ni orang dah aware. So sekarang kita nak autism acceptance pula. So meaning that kalau dah tahu ada autism, anak-anak ni memang ada masalah dengan adalah pelbagai-pelbagai sebab dia spektrum kan. So the acceptance is that kita mesti masyarakat mesti menerima. What do you like to paint? Kimono girl. Kimono girl. Anything else you like? What else? Burger. Pikachu burger. What else you do apart from painting? Do you sing? Do you play piano? What do you do? Singing. Piano. Okay. Drawing. Drawing. Coloring. Coloring. Very good. Very good. Okey, pelajar, bila berada dalam kelas, apabila berasa lesu, mengantuk, jadi pelajar kena meningkatkan kadar nadi pelajar. Apabila kadar nadi ditingkatkan, jadi kita akan hilanglah rasa mengantuk tu. Jadi apa yang boleh pelajar lakukan? Pelajar berdiri, berada di sebelah meja. Okey, berada di sebelah meja pelajar, buat aktiviti yang cikgu cadangkan, boleh buat jumping jack. Sebab apa? Jumping jack ni dia tidak bergerak, dia hanya bergerak setempat. Contoh 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 kali tak cukup lagi. Okey, pelajar selang selikan dengan squat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Usahawan media kontroversi Scooter Braun menjual syarikannya Ithaca Holdings kepada syarikat pengurusan terkenal Korea Selatan Hype. Hype dikenali dengan kehebatan mereka menguruskan kumpulan K-pop BTS sehingga berjaya ke peringkat global. Pemilikan Hype dalam Ithaca adalah 100% meliputi semua hak milik syarikat itu termasuk projek dan pengurusan artis terkenal seperti Justin Bieber, Ariana Grande dan Demi Lovato. Pembelian itu dikatakan bernilai lebih $1 bilion. Dengan penggabungan ini, Hype semakin hampir menjadi antara syarikat hiburan terbesar dunia dengan penguasaan berskala global. BTS dan Bieber sahaja dijangka membawa gabungan jumlah peminat yang besar sehingga ratusan juta. Jadi tidak mustahil lebih banyak kolaborasi artis K-pop dan Amerika Syarikat bakal berlaku dalam masa terdekat. Seorang lelaki yang sedang merakam gelagat seekor sotong gurita secara tiba-tiba diserang haiwan laut itu. Sewaktu kejadian, Lance Carlson yang juga ahli geologi bercuti bersama keluarganya di sebuah resort di Geograph Bay, Australia. Dia kemudian ternampak seekor sotong gurita ketika berjalan di pesisir pantai. Carlson segera mengeluarkan telefon bimbitnya dan mula merakam gelagat haiwan laut ini. Klip video yang dibuat naik memaparkan tindakan agresif haiwan tersebut yang menghampiri Carlson dan melibas sesungutnya. Libasan itu mengenai leher, lengan dan bahagian belakang badan Carlson. Aksi berani kayak mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum.